Ada soalan berkenaan dengan PRU 14 yang lalu, YB. Kalau kita lihat ketika itu PH telah mendapat sokongan kira-kira 25% sokongan Melayu. Tetapi ketika PRN Melaka dan juga Johor, sokongan Melayu terhadap Pakatan Harapan jatuh merudum hingga ke 10%. Jadi apa pendapat dan pandangan YB ketika ini berlaku? Ya. Memang benar apa yang Mas Surah sebutkan tadi, Adinda Mas Surah sebutkan tadi, dapat dalam 25% aja undi orang Melayu. Tapi kemudian masa kita jadi kerajaan, saya masih ingat lagi lah, saya ingat tahun 2019 masa tu, di hujung dah, masa tu dalam bulan September dia orang ada buat poll lah, sebenarnya meningkat. Kita punya Melayu punya ni meningkat kepada 30%. Kenapa meningkat? Sebab mereka melihat kepada kejayaan-kejayaan kita, kesungguhan-kesungguhan kita menghubal dasar-dasar yang banyak memberi untung. Contohnya saya kata, kalau dulu masa saya jadi Menteri Agama, inilah satu jabatan yang satu kementerian di bawah Jabatan Perdana Menteri yang banyak menyumbang kepada isu-isu pentadbiran Islam, isu-isu sekolah tahfiz, isu-isu sekolah pondok, isu-isu kita nak bagikan pembaikan di sekolah-sekolah tahfiz yang dah rosak sebenarnya. Bajet kita tu agak besar. Jadi akhirnya mereka dapat melihat bahawa komitmen kita dalam memberi orang Melayu dia punya keperluan yang lebih efektif, akhirnya telah dilihat kita punya peningkatan seperti 30%. Tapi apakah daya, jatuh kerajaan, dan lepas jatuh kerajaan itu kita diserang lagi dengan isu-isu ini kerajaan Perangkatan Nasional ini, kerajaan Melayu yang dulunya inilah khadam DAP dan sebagainya, liberal dan sebagainya. Akhirnya kita tengok pada pilihan raya umum, pilihan raya negeri di Melaka dan di Johor, memang kita melihat satu petanda bahawa sokongan orang Melayu kepada calon-calon kita semakin menyusut daripada yang kita dapat pada 25% pasca pilihan raya 2018. Tetapi kita seharusnya jujur untuk melihat statistik dan data. Pertama, yang paling besar menyumbang ke arah tersebut ialah peratus undi yang rendah, hampir 50%. Dan peratus undi yang rendah itu di kalangan orang Melayu termasuk dia hanyalah hardcore kepada penyokong-penyokong UMNO. Itu satu. Yang kedua, isu yang ketika di Melaka dan Johor, kita tengok ada masalah sikit di dalam kita punya kesepaduan apabila yang bertanding itu, PKR guna dia punya simbol, Pakatan Harapan, DAP dengan Amanah guna Pakatan Harapan, di Johor muda guna muda. So there's a signal atau satu isyarat bahawa seolah macam Pakatan Harapan itu sendiri seolah tidak bersatu. So itu menjadi faktor yang menyumbang kepada orang Melayu melihat kelemahan ini, dan penyusutan undi Melayu itu tidak boleh dibuat rumusan 100% menyatakan seolah orang Melayu sudah meninggalkan Pakatan Harapan, tapi perlu dilihat faktor-faktor lain yang jikalau dapat diatasi, mungkin kita akan mendapat hasil yang lebih baik, termasuklah isu-isu yang telah ditonjolkan hari ini, betapa hikmahnya apa yang berlaku di dalam langkah Sheraton. Kalau boleh saya namakan dia sebagai hikmah, ialah supaya saya positif dengan apa yang berlaku, ialah hari ini mereka dapat membuat perbezaan. Isu adib tak selesai, isu pemandu mabuk tak selesai, isu pramugari kena pakai tudung tak selesai, isu banyak lagi yang kononnya dalam zaman kita kononnya gagal untuk kita selesaikan. Bahkan hari ini apa yang mereka nikmati itulah yang telah kita hasilkan dulu, yang kita semaikan dulu. So now dia orang dah nampak, kalau begitu bagus lagi Pakatan Harapan. So kalaulah boleh kita gunakan dengan lebih ini good question. Nanti saya jawab. Banyak soalan ni. Okey. Terima kasih. Jadi terima kasih. Aku ingat judi diturunkan 8 kali. So apa lagi? So tidak ada. Orang dapat melihat perbezaan dulu dengan sekarang, lalu mereka boleh buat satu perbandingan, dan kita harap dalam pilihan raya umum yang akan datang, semua perbandingan dan perbezaan ini dapat dijadikan sebagai satu perkiraan dan timbangan untuk mereka memilih mana yang mereka mahu dalam membentuk kerajaan dalam pilihan raya umum akan datang.